perhatian Azrai Ko bertindak selaku kapten, Lazar Popovic, Badrul Azam Zamri, Faili Ghazali, striker muda yang semakin meningkat corak permainannya. Melalui formasi 4-4-2 digunakan oleh Norizan Baka dengan meletakkan Popovic dan juga Faili di bahagian pertahanan, Rashid Mahmud, Khairil Anwar, Muzaki Abu Bakar serta Shakir Ali. Formasi 4-4-2 juga digunakan oleh Muhammad Azrai Ko. Jadi bagaimana kedua-duanya menggunakan formasi yang sama, Richard? Ya, sudah tentu formasi ini akan memberi tekanan awal di bahagian midfield sekiranya kita melihat mereka meletakkan pemain-pemain penyerang di hadapan. Namun Perak, K. Nantakumar dan Syarul Kalam harus memberi perhatian kepada Eva Owana di mana beliau adalah seorang penyerang yang boleh menyambar bola. 50 tahun dan sudah pasti malam ini boleh kita katakan pertemuan di antara bagi menguji kekuatan serta credibility kedua jurulatih. Perak turun dengan jersey kuning hitam akan memulakan perlawanan menyerang dari kanan ke kiri. Negeri Sembilan memulakan sepak mula separuh masa yang pertama. Perlawanan yang ketiga Liga Super 2012 di Stadium Perak di Ipoh. Ikut rekod pertemuan kedua pasukan pada musim lalu, pada perlawanan pertama pasukan Perak menang 2-0 ke atas pasukan Negeri Sembilan. Manakala dalam perlawanan kedua di antara kedua pasukan, iaitu pada 3 Mei 2011, pasukan Negeri Sembilan bangkit menebus kekalahan dengan kemenangan 3 gol berbalas 1. Perak sedang menunjukkan kelajuan mereka dari segi menguji atau membuat serangan daripada sebelah kanan midfield, dan ini jelas bukti mereka akan mencari pemain sasaran mereka iaitu Lazar Popovic di bahagian serangan. Menggunakan permainan awal dengan sedikit rentak nyerang sambil Eva Owana mengalami sedikit kecederaan. Mungkin tangan Nanta terkena bahagian mata Eva Owana. Kawalan rapat juga kita perhatikan daripada sini di mana K. Nantakumar yang memberi kawalan rapat terhadap Owana di situ, dan di samping juga dibantu oleh Syarul Kalam, kerana pemain ini harus diberi tumpuan dan segala hantaran-hantaran lintang harus disekat oleh pemain-pemain seperti Muhammad Refuddin dan juga Harul Razi di sebelah midfield kanan dan kiri pasukan Perak. Pasukan Negeri Sembilan memulakan kempen saingan Liga Super musim ini, membuka tirai perjuangan mereka dengan ditabalkan selaku pemenang juara perlawanan merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah, iaitu perlawanan Sumbangsih tempoh hari. Menewaskan pasukan Kelantan. Popovic untuk Nanta. Satu hantaran ke depan cantik dari Nanta. Dia mencari Faili, namun hantaran ke depan ke atas Faili sedikit laju. Saya kira perlawanan ini, Richard, juga amat menarik untuk kita tonton ni kerana ianya jelas menunjukkan bukan saja kelibat di bahagian depan melalui pemain-pemain import kedua pasukan, namun bahagian tengah kedua pasukan juga yang menjadi percaturan menarik kerana Perak mempunyai Syahrul Nizam Mustafa, kerana pemain itu agak kreatif di bahagian tengah. Ya, apa yang menarik dalam susunan 4-4-2 yang diturunkan oleh Haji Norizan Baka adalah beliau menurunkan Syahrul Nizam di bahagian midfield bersama dengan Kubala, di mana Fairul Razi di sebelah kanan dan Rafiuddin. Ini sudah jelas kedua-dua midfield kanan dan kiri mempunyai kelajuan untuk mengelecek atau menghadapi situasi 1 lawan 1 berhadapan dengan pemain pertahanan Negeri Sembilan. Ini jelas bukti menunjukkan mereka ingin melancarkan serangan awal untuk membuat tekanan di middle third bahagian midfield Negeri Sembilan. Satu turning yang cantik, ada kuisan ke atas Abdul Ahmad Shakir Muhammad Ali. Shakir menunjukkan mutu permainan cemerlang di Pasir Gudang. Pasukan Negeri Sembilan pulang dengan 3 mata menewaskan pasukan Joe FC pada perlawanan kedua mereka. Dan sudah pasti ini akan memberikan rasa bimbang kepada penyokong-penyokong pasukan Perak, kerana kelihatan Eva Owana yang akan melakukan sepakan percuma itu. Nasril
mengarahkan agar benteng dibina rapi. Pengadil perlawanan Ku Alauddin Ku Muhammad mengarahkan agar benteng berada pada jarak sebenar. Eva Wana. Oh, cantik gol pertama pasukan Negeri Sembilan melalui sepakan percuma terus yang menarik dilakukan oleh pemain import dari Kamerun. Eva Wana mengamuk lagi. Ya, sudah tentu kerana kesilapan yang berlaku di bahagian 18 ialah menyebabkan kelebihan untuk pasukan Negeri Sembilan memperolehi tendangan percuma, dan dead ball situation sudah tentu menjadi satu kegemaran beliau untuk membuat rebatan, dan kita lihat begitu cantik sudut sebelah kiri menewaskan Nazrin, dan ini jelas bukti tembok atau benteng terkeluar daripada kawalan ketika tadi. Biarpun benteng dibarisi oleh 7 ataupun 6 pemain, namun Eva Wana berjaya merembat kencang ke penjuru kiri untuk memberikan amaran awal kepada pasukan tuan rumah. Negeri Sembilan mendahului pasukan Perak 1-0 melalui jaringan pemain import dari Kamerun, Eva Wana. Itu yang saya katakan tadi, Nanta Kumar, Syarul dan Muhammad Nur Hasrul harus berjaga-jaga supaya tidak memberi sebarang foul berlaku di kawasan penalti, dan ini memberi advantage kepada pasukan Negeri Sembilan untuk membuat dead ball situation di situ. Popovic di ujung sana diberi karan ketat oleh Zulfaizan. Mikhail Kubala melambung semula ke bahagian tengah, namun Popovic sudah pun berada pada kedudukan offside. Lazar Popovic berusia 29 tahun diberi kawalan ketat oleh kapten pasukan Negeri Sembilan Nur Hafiz Zamani. Misbah pada satu ketika berlaku kekasaran ataupun kedudukan offside. Tadi saya kira offside mengikut penolong pengadil 2 Asrul Zairi Abdul Hamid. Kekasaran sebenarnya. Ya, sebenarnya kekasaran berlaku di situ tadi. Jelas kita lihat pasukan Perak berkumpul di bahagian midfield untuk mengundang hantaran-hantaran lintang, dan ini agar membawa padah kepada mereka, kerana mereka tidak boleh membenarkan sebarang hantaran lintang dihantar ke kawasan bahaya, di mana Eva boleh menggunakan ketinggian dan juga kesempatan itu untuk membuat tandukan. Negeri Sembilan mengatur serangan mereka. Tampanan Syakir sedikit kuat, namun dia cuba menguasai semula permainan. Jaring 2 gol di Pasir Gudang menunjukkan keserasian bersama Eva Wana. Hantaran songkit cuba dilakukan oleh Badrul Azam, tidak menjadi. Sambil ada halangan serta sedikit tolakan, memberikan sepakan percuma kepada pasukan Negeri Sembilan. Syahrin dihalang oleh Badrul Azam. Ya, sebenarnya kekasaran sebegitu harus dielakkan, terutamanya di bahagian midfield, kerana ini memberi advantage, kerana sudah tentu sasaran bola ini akan menuju kepada Eva, kerana mereka akan menggunakan ketinggian beliau, dan Nanta Kumar harus merapat dengan beliau supaya tidak mempunyai ruang untuk membuat tandukan. Nur Hafiz Zamani Misbah mencari Eva Wana. Setup cuba dilakukan oleh Eva Wana, tidak dapat dibaca rakan. Hantaran dikejar pantas oleh Muhammad Fali. Muhammad Ghazali memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Perak. 5 minit pasukan Negeri Sembilan mendahului pasukan Perak melalui rembatan kencang sepakan percuma Eva Wana. Ketika api perjuangan mahu dinyalakan oleh barisan kesebelasan Norizan Baka, kesilapan memberikan sepakan percuma di depan pintu gol mengundang padah. Perak mengatur serangan ketika ini. Perak sebenarnya harus boleh melakukan build up attack daripada bahagian defensif third, kerana mereka mempunyai 2 pemain yang boleh mengatakan buat kelajuan, terutamanya Khairul Razi dan juga Rafiuddin yang boleh membantu mereka, dan mereka harus membuat build up attack supaya tidak terburu-buru untuk membuat serangan. Mikhail Kubala
percuma untuk pasukan Perak. Kalah ketat diberikan di sana oleh Muhammad Zulfaizam ke atas Lazar Popovic. Permainan masuk minit yang ke-9 menuju minit yang ke-10. Mikhail Kubala yang akan mengambil sepakan percuma itu. Pemain import pasukan Perak dari Slovakia. Eva Owana kelihatan turun ke bawah membantu benteng. Kubala, mas tangkapan dilakukan oleh Farizal Marlias. Bola di kaki Eva Owana ketika ini. Dilebarkan ke sebelah tepi oleh Rashid Mahmud. Kenalan ke belakang untuk Rashid. Lontaran ke depan mencari Shakir. Muhammad Ali tidak menjadi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Perak. Setelah 2 perlawanan Liga Super berlangsung, pasukan Terengganu di depan dengan 6 mata, Negeri Sembilan di tempat yang kedua dengan perolehan 4 mata melalui 1 keputusan seri 1 kemenangan. Maafkan saya, tim tersasul. Ya, Negeri Sembilan mengatur serangan daripada bahagian midfield dan ini jelas bukti Syarul Nizam dan juga Michael Kubala harus main peranan penting kerana mereka tidak boleh sengaja atau sia-sia melepaskan hantaran kerana mereka boleh melakukan build up attack kerana dibantingkan oleh kekuatan pemain-pemain Negeri Sembilan yang berada di situ, berkampung di situ. Sukar mereka untuk memecah benteng dan mereka harus, bagi saya, pendapat daripada sini, mereka harus membuat build up attack. Owana. Dikawal di sana oleh Muhammad Rafiuddin. Syahrul Nizam. Mikhail Kubala ketika ini. Cuba mencari Faili di sambar lawan. Kunalan. Negeri Sembilan menurunkan keempat pemain midfield berganding dengan 4 pemain pertahanan di middle third. Ini sedikit sebanyak menyukarkan para pemain midfield Perak untuk memecah benteng dan ini sekaligus akan memberi kelebihan untuk pasukan Negeri Sembilan untuk membuat counter attack atau break attack sejurusnya penguasaan bola nanti. Hafiz Zamani Misbah sentiasa mengawal bahagian bentengnya dan Rashid dilihat menarik lawan. Sepakan percuma untuk pasukan Perak. Popovic sudah pasti menjadi target man. Antaran ke tengah, tandukkan Popovic tipis. Sepakan gol untuk